بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد. يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. Surah 52 bab yang keempat, makna talbis dan ghurur. Kita masih lagi bersama dengan kitab karangan Syekh Ibnul Jauzi, iaitu Talbis Iblis. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan masuk kepada tajuk pada bab yang keempat, makna talbis dan makna ghurur. Apa maksud talbis? Talbis artinya menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Itu talbis. Talbis maknanya menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Maknanya dia membuat kesamaran. Dia buat satu kesamaran bagi kita keliru, bagi nampak benda yang tak betul itu sebagai benda yang betul. Benda yang tak benar itu, benda yang palsu itu bagi nampak kata benda yang real, benda yang benar. Itu nama talbis, ataupun dia memberi kesamaran kepada kita bila bagi kita nampak kata benda tak betul itu betul. Manakala ghurur pula adalah salah satu daripada jenis kejahilan. Ghurur ni jahil. Satu bentuk kejahilan yang mengakibatkan seseorang itu mempercayai perkara yang salah sebagai perkara yang benar. Jahil. Itu jahil. Itu jadi ghurur. Kerana kejahilan dia tadi ni menyebabkan dia terima benda yang tak betul sebagai benda yang betul. Benda yang tidak, benda yang salah, benda yang tidak benar, kerana kejahilan dia tadi ni, dia kata benda tu betul, padahal benda tu tak betul. Dan mempercayai perkara yang buruk sebagai perkara yang baik. Jadi terkalih. Benda yang tak betul dia nampak kata betul, benda yang buruk dia nampak kata baik. Apa punca dia? Pasal apa yang dia nampak benda yang tak betul itu sebagai benda yang betul,
benda yang betul itu sebagai benda yang tak betul. Pasal apa? Sebabnya adalah adanya syubhah. Ada syubhah. Benda yang apa nama, yang kesamaran. Yang mengakibatkan hal itu, hal apa? Hal yang dia nampak benda tu betul, padahal benda tu tak betul. Dia nampak benda tu salah, padahal benda tu betul. Kenapa? Kerana syubhah. Padahal hakikatnya dalam ajaran Islam ni, benda yang haram itu jelas, benda yang halal itu jelas. Seperti mana kalau kita tengok hadis yang telah dipersepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang kesahihannya, hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, di mana katanya Nabi SAW bersabda, kata Nu'man, qala Rasulullah SAW, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhati istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushaku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna hima Allahi maharimah ala wa inna fil jasadi mudghah idza salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Nabi kata seperti mana yang telah dibawa diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, Nabi telah bersabda, halal itu satu benda yang jelas, telah dijelaskan oleh Al-Quran, telah dijelaskan oleh Al-Hadis. Wal haramu bayyinun, dan haram itu pun satu benda yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Hadis. Ada penjelasan. Satu benda itu haram, satu benda itu halal. Dah jelas dah. Wa bainahuma mushtabihat. Tapi di antara halal dan haram tu masih ada lagi benda-benda yang kesamaran. Mushtabihat, kesamaran. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Yang banyak manusia keliru, banyak manusia yang tak tahu. Faman ittaqa syubhat, siapa yang menjauhkan diri daripada benda-benda yang syubhat. Kan? Dia nampak benda tu benda yang agak apa nama, agak keliru, agak tak pasti. Dia jauhkan diri, dia hindarkan diri daripada benda-benda tu. Istabra'a li dinihi, maka dia telah menyelamatkan apa nama, agamanya dan telah menyelamatkan diri dia, wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Maka sesiapa yang jatuh pada perkara-perkara syubhat, maknanya dia tahu kata benda-benda tu syubhat, dia pi duduk apa nama, pi duduk masuk juga, duduk ambil juga, waqa'a fil haram, maka dia telah jatuh dalam perkara-perkara yang haram. Karra'i yar'a hawla al-hima, seperti mana pengembala yang mengembala ternakan dia berhampiran dengan tanaman orang. Yushaku an yarta'a fihi, takut-takut binatang itu, ternakan itu akan memakan tanaman orang lain. Itu jaga. Sebab itulah kita kalau boleh kita jauhkan diri daripada perkara-perkara syubhat, kerana perkara-perkara syubhat itulah yang akan menyebabkan kita ni terheret. Kita akan terheret, kita akan terdorong, kita akan terbawa kepada jatuh ke dalam perkara-perkara haram, pada syubhat. Sebab itulah dia kata, musannif ni kata, pengarang ni kata, iblis merasuk manusia berdasarkan peluang yang ada padanya. Setan ni dia duduk tunggu. Setan iblis ni dia duduk tunggu ruang. Ada ruangnya, siap. Dia terus cucuk, dia terus masuk. Kita duduk balik.
Kita duk kalik. Sebab itu kita dalam kehidupan kita ni, kita cari benda-benda yang terang. Kita cari benda-benda yang jelas. Kalau cara benda tu jelas kata boleh buat, tunggu pagi buat. Kalau cara benda tu tak pasti, kita tangguh, kita tangguh, kan? Yang lagu mana kita nak jelas, kata benda tu boleh dengan tak boleh, berdasarkan kepada dua sumber. Berdasarkan kepada dua sumber. Sebab itulah kita dalam soal agama ni, kita kena berpegang kepada dua dia. Kita kena berpegang kepada Al-Quran, kena berpegang kepada Al-Hadis. Dua sumber tu saja. Kenapa? Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum dia wafat, dia habaq kita dua tu. Kalau lan tadillu in tamassaktum bihima, kamu tak akan sesat jika sekiranya kamu berpegang kepada kedua-duanya. Kalau kita pegang lain daripada itu, jadi maknanya kita waqa'a fi syubhat. Kita seolah-olah kita jatuh ke dalam perkara-perkara syubhah. Kita tak pasti, keliru, kan? Orang ni kata, orang nu kata, kan? Perkataan orang ni tidak boleh dijadikan hujjah. Perkataan manusia ni tidak boleh dijadikan hujjah. Manusia yang perkataannya jadi hujjah hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kenapa? Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bercakap ikut hawa nafsu, berbeza dengan kita manusia. Kita manusia ni kita bercakap ikut hawa nafsu. Benda yang setuju di nafsu kita, kita pakai. Benda hak yang tak setuju, kita cari jalan nak buang. Ni masalah. Adapun iblis, dia sentiasa mencari jalan untuk merasuk manusia berdasarkan kepada ruang dan peluang yang ada pada dia. Dia ada peluang, dia tak akan lepaskan peluang. Dia akan ambil peluang tu. Kenapa? Kerana kerja iblis ni ajak manusia, pesongkan manusia jadi pada jalan yang sama. Innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Kerana setan ini, dia sentiasa mengajak puak-puak dia tadi untuk menghuni neraka. Lagu mana menghuni neraka, buat benda-benda yang salah. Peluang itu, kata musannif, peluang itu boleh bertambah, tetapi boleh juga berkurang. Peluang yang ada pada iblis tu kadang-kadang ada kadang-kadang bertambah, dan kadang-kadang peluang untuk dia pengaruhi manusia itu berkurangan. Bergantung kepada kita lah, mengikut kadar kesedaran atau kealpaan manusia. Ikut keadaan kita lah. Kalau kita duk galik tu, maka dia peluang dia untuk mempengaruhi kita, untuk merasuk kita tu lebih banyak. Kalau kita tu sentiasa berjaga-jaga, sentiasa berhati-hati, sentiasa kita ni ingat kepada Allah Ta'ala, kita ambil jalan cermat, kita ambil jalan seperti mana yang telah ditunjukkan, diajar oleh Nabi kita, maka pada ketika itu peluang iblis, peluang syaitan untuk merasuk kita, untuk mempengaruhi kita agak sedikit. Ruang dia tu sedikit. Ruang untuk dia kacau kita tu sedikit. Sebab apa? Sebab kita berjaga-jaga. Apatah lagi kita sentiasa, kalau kita sentiasa memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga peluang tadi ni akan boleh bertambah dan akan boleh berkurang dengan kadar kebodohan, kejahilan atau kepandaian mereka. Kita tengok juga. Kalau cara jenis jahil, jenis bodoh, tak mau ambil tahu, tak mau ambil peduli, dua kira nak jadi pak turutnya, maka peluang untuk iblis mempengaruhi tadi banyak. Peluang untuk iblis merasuk seseorang yang jahil, seseorang yang tak mau belajar, tak mau mendalami ilmu Allah Ta'ala, lebih besar. Lebih besar. Berbeza dengan orang yang orang yang
yang alim, orang yang alim, orang yang bijak, orang yang pandai. Tapi orang yang alim, orang yang bijak, orang yang pandai ni, iblis dia akan masuk pula melalui jalan lain pula. Jangan duk kata kita apabila kita tu pandai, apabila kita tu bijak, apabila kita tu cerdik, apabila kita tu seorang yang alim, apabila kita seorang yang yang mempunyai ilmu yang banyak, jangan kita duk rasa kata kita susah dipengaruhi oleh oleh syaitan. Ada juga dia ruang dia akan masuk, kan? Ada ruang dia akan masuk. Ketahuilah bahawa hati itu seperti benteng. Hati kita tu dia jadi benteng. Maknanya tengoklah hati kita tu, kalau hati kita tu kukuh, hati kita tu dipenuhi dengan iman, hati kita itu adalah hati yang bersih, hati kita hati yang sentiasa ingat kepada Allah Taala, maka benteng dia akan jadi benteng yang kukuh, dia akan jadi benteng yang utuh, dia akan jadi benteng yang kuat, dapat menangkis serangan setan, serangan iblis. Ketahuilah bahawa hati itu seperti benteng, benteng. Di atas benteng itu ada tembok berpagar. Maknanya kemas sungguh. Dahlah benteng, kemudian di benteng itu pula ada tembok yang ada pagar. Dan pagar itu ni dia buat ibarat. Dan pagar itu memiliki beberapa pintu nak masuk. Ada pintu pula pagar. Benteng, kemudian ada tembok, di tembok tu ada pagar, dan di pagar itu ada beberapa pintu. Nak masuk ke hati kita tu. Nak masuk pergi ke hati kita, benteng tu, hati kita tu benteng. Nak masuk pi ke benteng itu, nak masuk pi ke hati kita tu, ada pagar, kan? Dan pagar itu ada pintu nak masuk pi tu. Ada pula sebahagian benteng yang berlubang. Ada benteng, kan? Benteng hati tadi ni ada yang berlubang dan merekah. Retak. Maknanya kalau benteng tu berlubang, benteng tu merekah, nampak gayanya peluang iblis tadi ni nak masuk mempengaruhi hati kita tu agak besar lah. Penghuni benteng itu adalah akal duduk di situ. Akal duduk balik tu. Jadi kalau cara hati kita tu bersih, hati kita tu kuat, benteng dia kukuh, hati kita tu benteng tu hati kita lah. Kalau benteng tu kukuh, maka terkawallah akal yang duduk di dalam hati tu. Akal yang duduk di hati tu. Yang tu dia kata mata hati tu akal. Yang Allah Ta'ala sebut, innahu la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubil lati fi sudur. Mereka itu bukanlah buta mata yang duk jadi tak tahu Allah, yang duk buat maksiat, yang duk lawan Tuhan, yang duk lawan Nabi, yang duk buat agama baru tu, yang duk mereka-reka dalam agama tu. Mereka tu bukan buta mata, tetapi walakin ta'mal qulubil lati fis sudur. Tapi sebenarnya mereka itu buta mata hati. Duk mana? Yang ada di dalam rongga dada. Allahu Akbar. Penghuni benteng itu adalah akal. Akal duk di situ. Maknanya kalau benteng itu kukuh, akal kita pun selamat. Para malaikat mundar-mandir antara benteng itu. Buat apa? Duk mengawal.
duk jaga. Malaikat duk kawal duk jaga kan baru lepas baru ni. Lepas baru ni kita bicara apa? Ada yang duk jaga tu malaikat, ada yang duk jaga tu iblis. Kalau siapa yang duduk jaga hati dia tu iblis, jahanam lah dia. Maknanya pengaruh jahat tu banyak. Siapa yang menjaganya tu malaikat, menang malaikat, maka dia akan selamat. Dia akan terdorong untuk buat kerja-kerja yang baik. Terdorong untuk melakukan amal-amal soleh. Adapun kalau cara yang kuat tu iblis, duk pengaruh dia, jadi pengawal dia, jadi pengasuh dia, jadi pembimbing dia, maka dia terdorong melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Maka akal dia yang duduk dalam hati tadi pun jadi ikut rasa ikut hawa nafsu. Sebab apa? Sebab hati dia tadi ni sudah dicerobohi oleh syaitan. Benteng yang kata benteng hati tadi ni. Allahu akbar. Di samping benteng itu ada perkampungan pula dah. Di samping benteng itu ada perkampungan. Di sebalik benteng itu ada perkampungan. Di perkampungan itu ada hawa nafsu pula dah celah tu. Ada malaikat, ada iblis, ada hawa nafsu. Kan? Syaitan-syaitan mendatangi perkampungan itu melalui ruang-ruang yang tidak terlindung. Itu kita kena jaga hati kita. Itu Allah sebut dalam Quran kita, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jaga-jagalah dengan ingat kepada Allah Ta'ala, dengan menyebut Allah Ta'ala, dengan zikir kepada Allah Ta'ala, maka hati itu akan jadi tenang. Dan hati yang tenang itulah yang akan membawa kita kepada syurga Allah Ta'ala. Dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hati yang tenang. Allah seru hati yang tenang, jiwa yang bersih yang tenang. Allah seru dia, udkhulu fi ibadi wa udkhulu fi jannati. Masuklah kamu sebagai hamba kalangan hamba-hambaku dan masuk ke dalam syurga. Hati yang tenang tadi, hati yang tidak dipengaruhi oleh nafsu, hati yang tidak dikacau, diganggu, dihasut oleh setan tadi ni. Hati yang tak ada lubang. Adapun setan-setan mendatangi perkampungan itu melalui ruang-ruang yang tidak terlindung. Hak mana lubang-lubang yang hak ruang-ruang yang ada lubang, ada apa semua, ada tak terkawal tadi ni, setan dia akan masuk dan pengaruhi hati kita. Sementara perang berkecamuk antara penghuni benteng, apa dia? Akal, dan penduduk kampung, apa dia? Nafsu. Yang duduk dalam benteng tu akal, dan ada duduk di kampung tu apa dia? Di samping hati tadi ni ada satu tempat yang didiami oleh apa dia? Nafsu. Maknanya dalam diri kita tu ada hati, ada apa dia? Akal. Dan satu lagi ada apa? Nafsu. Duk perang. Perang di antara nafsu dan akal. Di dalam hati itulah. Dalam hati kita tu ada apa? Ada dua benda yang berseteru. Apa dia? Nafsu. Satu lagi, akal. Syaitan terus-menerus mengelilingi sekitar benteng. Syaitan ni duk pi mari. Macam tu juga dengan malaikat, duk pi mari. Di dalam hati kita tu. Menunggu pengawalnya lalai. Tunggu pengawal. Pada pengawal tadi ni malaikat je lah. Diri kita tadi ni. Menunggu pengawalnya lalai. Lalu dia meredah masuk melalui lubang rekahan yang ada. Hati kita tadi ni diibarat kata satu binaan yang ada rekah. Maknanya hati yang
yang rosaklah. Hati yang berpenyakit, hati yang rosak, hati yang tak ingat Tuhan. Dia diibaratkan seperti bangunan yang ada lubang, ada ruang. Dia duduk cari, iblis ni duduk cari ruang. Ada ruang, ada peluang, ada lubang. Tak ada siapa jaga, tak ada siapa kawal. Akal pun dah sudah hilang dia punya kekuatan dia, maka dia akan masuk pengaruh. Allahu Akbar. Oleh kerana itu, seorang pengawal seharusnya mengetahui keadaan setiap pintu benteng yang ditugaskan menjaganya. Kena jaga. Kena awasi, kena jaga, kena perhati elok. Supaya apa? Supaya tidak dicerobohi. Dan mengawasi setiap lubang yang ada. Setiap lubang yang ada tu, jaga elok, kawal elok. Supaya apa? Supaya tidak diambil kesempatan oleh syaitan untuk masuk mempengaruhi akal kita tadi ni. Masuk mempengaruhi nafsu kita. Kalau dia masuk, pengaruh nafsu kita, pengaruh akal kita, jahanamlah kita. Jahanamlah diri kita. Itu yang Nabi sebut dalam hadis. Ala fil jasad, dalam hadis tadi ni, ala fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Itu yang Nabi sebut dalam hadis tadi, hadis kita baca tadi ni. Hadis sambung daripada hadis al halalu bayyinun wal haramu bayyinun tadi. Ujung sekali Nabi kata apa? Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahawa dalam diri, tiap-tiap diri kamu tu ada seketul daging. Iza saluhat, apabila elok, apabila sempurna, apabila molek, apabila baik daging itu, saluhal jasadu kullu. Maka seluruh anggota tubuh badan pun akan selamat, akan jadi elok, akan jadi baik, akan jadi molek. Wa idza fasadat, apabila rosak daging tadi ni, apabila jahat daging tadi ni, musnah daging tadi, fasadal jasadu kulluh, maka akan musnah, maka akan rosak, akan jahanamlah segala tubuh badan. Kenapa? Pengaruh dia. Ala wahiyal qalb. Dianya adalah hati. Hati tadi yang kita ibaratkan seperti benteng tadi ni. Allahu Akbar. Pengawal tidak boleh lalai dalam melaksanakan tugasnya walau hanya sesaat sekalipun, kerana musuh tidak pernah berhenti mencari kesempatan. Iblis ini dia tak tidur, dia duduk sentiasa menghitai kita, dia duduk perhati tengok kelaku kita. Ada ruang terus dia guna kesempatan. Adapun kita ni rajin duduk berehat. Kan, kita ni rajin duk berehat, rajin duk tidur, rajin duk ralik, rajin duk lalai. Tambah zaman lah ni banyak sangat alat-alat yang melalaikan kita. Zaman sekarang ni banyak sangat alat-alat yang melalaikan kita, yang dihidangkan kepada kita oleh musuh-musuh Islam sendiri. Orang Islam ambil benda tu bawa masuk. Jadi mainan biasa. Lalai kita ralik. Ada yang ralik duk dengan benda-benda tu sehingga tak semayang. Kalau semayang pun dia lewat. Semayang dalam keadaan tergesa-gesa. Sebab apa? Sebab dia dilalaikan oleh benda tu. Apabila dia lalai, maka syaitan akan pengaruh dia. Syaitan akan pengaruh dia. Syaitan akan menghasut dia. Akhir sekali, dia terbabas daripada landasan yang sebenar. Allahu Akbar. Kalau kita tengok dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Nawawi dalam Fathul Bari itu, dia mensyarahkan hadis itu. Ada dia bawa mari lukis rajah kata. Ada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, Nabi dalam riwayat kita khatta Nabi SAW khatta mustaqiman thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi thumma tala qawluhu ta'ala anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul
fatafarraqa bikum an sabilihi. Nabi SAW menggariskan satu garisan yang lurus. Kemudian dia menggariskan garisan yang pendek kiri kanan garisan tersebut. Kemudian dia membaca firman Allah Ta'ala, anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus, maka hendaklah kamu ikut. Ini jalanku yang lurus, maka ikut jalan ini. Wala tattabi'us subul. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang ada kiri kanan, jalan yang lurus tu. No? Dan kalau kita tengok dalam riwayat yang lain dia sebut, dia kata apa? Dia kata pada tiap-tiap persimpangan jalan tadi ni ada setan yang menyeru kepadanya. Tu jenis tu pula. Jalan kebaikan tu, jalan menuju syurga tu satu je. Jalan yang menuju syurga tu satulah. Di samping jalan menuju ke syurga itu ada persimpangan jalan yang banyak. Maknanya kalau cara kita kona pikut lain, maka terlepaslah kita, jatuhlah kita, keluarlah kita daripada landasan yang sebenar. Sebab itulah Tuan Musannif kita ni dia kata, maka hendaklah kita berjaga-jaga, jangan lalai. Jangan lalai daripada tugasan kita menjaga hati. Kenapa? Karena musuh tidak pernah berhenti mencari kesempatan untuk mempengaruhi kita, untuk memesongkan kita, untuk menyesatkan kita daripada jalan yang sebenar. Seorang lelaki bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri. Cerita. Ada orang tanya Hasan Al-Basri, apakah iblis itu tidur? Hai Tuan, apakah iblis itu tidur? Maka jawab Hasanul Basri, andai kata dia tidur, nescaya kita dapat berehat dengan tenang. Kita kalau setan itu boleh kalau setan itu jenis tidur, kan? Maka kita ni boleh berehat panjang. Kita boleh berehat. Masalah dia, setan itu dia tak tidur. Setan itu dia tak tidur. Dia sentiasa mengintai-ngintai peluang untuk mempengaruhi kita. Ada peluangnya, dia tak akan bagi can. Dia belah. La ilaha illallah. Benteng ini bercahaya dengan zikir. Itu dia yang pakat berzikir tu. Kan? Benteng ini bercahaya dengan zikir. Kan? Allah bersebut ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka jaga-jagalah dengan zikir kepada Allah, maka hati akan jadi tenang. Orang berpekat zikir. Tak kira zikir tu mari daripada Nabi ajak ke Nabi tak ajak, dia tak peduli dah. Sebab apa? Sebab nak bagi hati tenang, nak bagi jiwa dia bersih, dia tak peduli dah. Zikir itu betul ke? Zikir itu tak betul ke? Zikir itu datang daripada sumber yang sahih ke? Zikir itu datang daripada mana? Dia tak kira. Yang pentingnya zikir. Kan? Orang sebut ya hanana pun dia hanana. Hanana. Kan? Dia hanana dia pun. Dia tak tahu ke? Tu kata jahil tadi. Tu yang kata jahil tadi ni. Jahil inilah yang menyebabkan gurur. Yang menyebabkan melampau. Jahil. Tu yang suruh mengaji. Kalau tak mengaji ni akibat dia pakai hantam ikut dana. Allahu Akbar, satu Malaysia terpengaruh. Orang dulu-dulu mengaji mana ada ni, hanana ni tak ada pun. Tok guru dulu tak pernah ajar pun hanana tu baru timur ya. Kan? Hadis lagi-lagi lah tak ada. Tak ada hadis yang sebut tu. Dia mari ke belah mana? Tak mari belah timur ke, mari belah barat. Saya pun tak sedar. Tiba-tiba ada ya budak-budak pakai duk joget. Yang saya pun sedar dalam pekanat ya. Ada pergi pekanat dia berpasang rekod ya hanana berasa sedar gak kita pun. Allahu Akbar, sedaknya. Tu dia jadi kacau, jiwa nak jadi kacau, dia sedap. Pasal sedap kita berseronok, kita terima dak. Dia bukan boleh jadi dalil kalau sedap dak.
Tak boleh jadi dalil. No? Zikir ni yang diajar oleh Nabi, yang diajar oleh Allah tu zikir. Dengan zikir. Benteng itu bercahaya dengan zikir. Zikir mana? Zikir yang telah diajar oleh Nabi, yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana zikir itu ibadat. No? Zikir itu adalah ibadat. Jadi kalau ibadat itu mestilah datang daripada Allah dan Rasul. Dan bersinar gemilang dengan iman. Hati kita tu, atau benteng tu hatilah, dia akan jadi cahaya, akan bercahaya. Bila bercahaya terang. Bila hati itu terang, maka kita nampak satu benda tu halal ke, benda tu haram ke, benda tu boleh ke, benda tu tak boleh ke, benda tu jahat ke, benda tu baik ke, benda tu bagus ke, benda tu buruk ke. Bila hati kita tu ada cahaya. Bila hati kita tu ada cahaya, dia bercahaya dengan apa? Dengan zikir. Bila kita rasa hati kita tu berasa macam kelam, kita berasa hilang pertimbangan tu, berzikirlah kepada Allah Azza wa Jalla. Berzikirlah kepada Allah Ta'ala. No? Allah Ta'ala ajak kepada kita dah zikir lagu mana. Kan? Bersinar gemilang dengan iman. Kan? Bersinar gemilang dengan iman. Cari jalan untuk memperkuatkan iman kita. Iman tu ada berapa puluh, 60, 70 cabang. Carilah. Kan? Di antaranya pada malu. Malu itu salah satu daripada iman. Kita lah ni tak ada sifat malu. Ni manusia zaman lah ni, sifat malu tu tak ada dah. Jadi tak ada lah iman pada dia. Tak ada iman pada dia. Kan? Dan Nabi sebut imatatul adza 'anit tariq, contohnya membuang gangguan di jalanan. Bukan kata nak buang gangguan di jalanan, gituk pula lagi. Makan burger ke, makan sandwich ke, buku dia tu tok tengah jalan. Kan? Sepatutnya kita buang benda-benda sampah ke apa di jalanan tu, kita buang di tempat yang sepatutnya ni tak. Kita tambah lagi. Nak kata iman lagu mana tu. No? Pada benteng itu ada cermin. Ada cermin pula dah. Pada benteng itu ada cermin berkilau yang mencerminkan bayangan siapa saja yang melaluinya. Cermin ni perlu. Kita kena ada cermin. Ada cermin boleh kita tengok diri kita. Sebab tu kita dengar dalam hadis pun Nabi kata al-mu'min mir'atun li akhihi. Bermula orang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Kan? Dia tengok kawan dia, saudara dia Muslim tadi ni, lagu ni, dia pun terikut. Tengok saudara mukmin dia ni buat benda kebajikan, dia suluh kepada diri dia, ada tak aku ni buat kebajikan macam dia buat? Tak ada, aku kena buat. Kan? Kena buat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala suruh kita ni berlomba-lomba buat kebajikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba lah kamu berbuat kebajikan. Kan? Tambah-tambah lagi, kita ni baru reda sikitnya daripada bala COVID-19. Kan? Tapi saya dok parti tengok manusia ni dia jadi pasien lagu tu. Bila Allah Ta'ala turun bala ke dia ingat Tuhan. Bila Allah Ta'ala angkat bala, dia lupa dah. Dia lupa. Ni kita tengok manusia lah ni banyak yang lupa daripada Allah Ta'ala. Macam dulu ni orang tutup masjid. Tak boleh pergi masjid. Dia gaduh. Duk tutup masjid, orang nak pergi sembahyang tak boleh. Patutnya ada penyakit ni, patutnya kita kena pakat pergi masjid, berdoa kepada Allah Ta'ala. Kan? Lah ni bila kita buka masjid supaya orang pergi masjid, tak ada pula pergi masjid. Tak ada, dia hinggap je. Biasanya hak hinggap tu tak pergi masjid tu. Hak yang pergi masjid dia tak ada duk hinggap apa, boleh pergi dia pergi, tak boleh pergi dia tak pergi. Macam tu ya. Ni pun masalah penyakit juga ni. Penyakit juga ni pun. Pada benteng itu ada cermin berkilau yang mencerminkan bayangan siapa saja yang melaluinya. Di benteng tu.
Tindakan pertama yang dilakukan syaitan pada perkampungan dekat benteng adalah memperbanyakkan asap bagi kelabu. Bila tak nampak cermin, habis. Nah kan. Macam kita dengan kawan kita lah nak bagi kelabu asap boleh. Asal dah saudara kita tu jadi cermin bagi kita. Tapi bila dah jadi kelabu asap, dia tak nampak langsung kebaikan pada saudara kita tu. Dia dah tu. Iblis bagi jadi asap, kita tak nampak langsung kebaikan yang ada pada kawan kita tu. Walaupun dia tu pernah buat baik dengan kita, kita tak nampak langsung dah. Yang kita tak nampak buruk ya. Pasal apa? Kelabu asap. Syaitan kita buat bagi jadi kelabu asap. Kan? Sebab itu kita ni sebenarnya saudara kita tu bukan musuh kita. Yang jadi musuh kita tu syaitan. Dialah yang buat bagi jadi nak kawan kita tu musuh dengan kita. Dia tu lah. Syaitan tu. Tapi dah jadi kelabu asap, kita tak nampak lah. Sehingga kepulan asap itu menjadikan tembok benteng samar-samar hati. Tadi jadi kelabu, tak nampak. Habis cerita. Kemudian cerminnya pun mula kabur. Cermin pun dah hilang sinar, dia tak boleh nak pantulkan objek. Kesempurnaan berfikir akan mampu menepis asap itu dan gilapnya zikir akan membersihkan kabur pada cermin. Maknanya dia nak abang kepada kita dalam kehidupan kita ni muslimin dan muslimat sekalian, apa tindakan ni kita nak buat mesti berdasarkan kepada akal fikiran yang waras. Dan pertimbangan itu mestilah berdasarkan kepada cermin. Maknanya kita kena tengok, kita kena perhati, kena tengok. Dan memanglah sunnah Allah Ta'ala disuruh kita ni perhati. Kan? Qul siru fil ardi fanzuru. Fanzuru. Jalanlah pada muka bumi Allah Ta'ala ni dan tengok, lihat. Lihat, perhati, tengok. Kan? Dengan kita perhati tadi ni, kita dapat pengajaran. Kita dapat pengajaran, maka kita ambil yang elok, kita buat. Kita sekiranya kita dapati benda tu benda yang keburukan, dia buat benda yang buruk ni akibatnya adalah buruk, maka kita pun tinggal. Itu cara dia. Kemudian syaitan mempunyai pelbagai misi penyerangan. Itu dia. Maknanya dia nak abang di sini, syaitan ni dia banyak taktik, dia banyak teknik, dia banyak cara, dia banyak akal. Banyak akal nak pengaruh kita. Maka sebab itu kita pun kena banyak akal juga nak jaga diri kita daripada pengaruh syaitan. Di antaranya tadi disebut itulah. Iaitulah dengan cara kita banyak zikrullah. Kita banyak zikir kepada Allah Ta'ala. Baca Quran ke, kita baca a'udzubillahi minasyaitan ke, ataupun kita baca zikir-zikir yang disebut sebelum ni. Zikir apa? Memohon perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada syaitan. Begitu juga dengan cara kita menambahkan iman kita. Kerana iman juga akan menjadikan seseorang dengan menjadikan benteng ataupun menjadikan hati seseorang itu bersinar gemilang. Bersinar gemilang. No? Dengan zikir akan menyebabkan hati kita bercahaya, jadi nampak. Kita nampak benda yang baik tu benda yang baik. Kita nampak benda yang buruk itu buruk. Kita tak jadi gurur dan kita susahlah, sukarlah nak ditalbiskan oleh iblis. Kita sukarlah nak dipengaruhi oleh iblis tadi ni supaya kita nampak benda yang betul itu betul dan benda yang tak betul itu tidak betul. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami benda yang betul itu betul dan bimbinglah kami untuk melakukannya, dan tunjukkanlah kepada kami benda yang tidak betul itu sebagai benda yang tidak betul, maka jauhilah kami daripada melakukannya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.